Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Abdul Hadi dari Izin Ngaji Ipoh. InsyaAllah tuan-puan, dalam video kali ini saya ingin sharekan sesuatu perkara yang sangat-sangat penting, yang mungkin tuan-puan tahu, okey, dan mungkin ada juga yang tak tahu. Baik, jadi apa yang saya nak kongsikan ialah berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah biasa kita dengar, betul tak? Daripada kita kecil, daripada sekolah kita, sekolah rendah dulu, daripada kita tadika dulu, sampailah kita dah besar, dah beranak pinak dan sebagainya, dan hampir orang kata apa, dah bercucu cicit dah, kita tahu tentang surah Al-Fatihah. Cuma persoalan yang saya nak timbulkan di sini tuan-puan ialah, adakah surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari di dalam solat, adakah ianya benar dan tepat? Itu adalah persoalan yang saya ingin timbulkan. Kerana apa tuan-puan? Kita mungkin sedia maklum bahawa surah Al-Fatihah ni adalah surah yang sangat-sangat penting, ataupun kita boleh kata surah yang mana termasuk dalam rukun-rukun salat, yang disebut sebagai rukun qauli. Rukun yang datangnya daripada qaul, kata-kata, kalam, percakapan. Itu yang dimaksudkan rukun qauli. Jadi bila sebut tentang rukun ini tuan-puan di dalam solat, seandainya bacaan rukun kita tidak mendapati ketepatan bacaan yang sebenar-benarnya, apa yang membimbangkan ialah ia akan membatalkan solat kita, menyebabkan solat kita tidak sah. Atas sebab apa? Atas sebab kita tidak mengambil berat terhadap bacaan surah Al-Fatihah. Jadi untuk video kali ini saya nak sharekan kepada tuan-puan 3 kesalahan yang sering berlaku. 3 kesalahan. Kalau tuan-puan tanya saya berapa banyak kesalahan yang boleh berlaku dalam surah Al-Fatihah, sudah tentu saya cakap banyak sangat, terlalu banyak. Jadi saya nak sharekan pada tuan-puan kali ini hanya 3 yang kebiasaan dilakukan orang tanpa disedari. Jadi tuan-puan insya-Allah teruskan bersama saya akan share kepada tuan-puan. Baik. Jadi surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya, sehinggalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu adalah 7 ayat surah Al-Fatihah. Jadi nak tak nak, bila kita membincangkan tentang rukun qauli, daripada ayat 1 hingga 7 tu mesti kena tepat bacaannya. Bukannya kira ayat 1, alah tak apalah kalau sikit salah tak apa. No, tidak. Dalam ke-7 ayat tu, sekiranya ada satu yang tersilap, tak sah solat kita. Jadi tuan-puan, insya-Allah sama-sama kita lihat. Baik, jadi antara kesalahan yang pertama biasa sering berlaku tanpa disedari ialah pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan jangan ingat Bismillahirrahmanirrahim adalah pemula ayat. Ya, memang benar ia adalah pemula ayat, tetapi pada surah Al-Fatihah ia dikira ayat yang pertama. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah dikira sebagai ayat yang pertama. Kalaulah lafaz Bismillah tu pun dah salah, automatik solat kita juga tidak sah tuan-puan. Baik, jadi untuk kalimah yang pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim, kita perhatikan pada kalimah Bismi. Mungkin ada di antara kita yang membaca dalam solat khususnya. Okey, kita baca sebegini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang berlaku tuan-puan? Tidak ada bunyi sebutan huruf ba tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa yang kita sebut sebenarnya mula-mula tu? Adakah bismillah ataupun bismillah? Tuan-puan nampak kan? Hanya sebabkan satu perkataan sahaja, satu huruf saja, huruf ba tu tadi, Bismillah. Okey, tapi kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan sedap ke mana pun, ianya tidak membawa apa-apa pun tuan-puan. Kerana dengan kesilapan yang begitu saja, yang kecil tu pun kita nampak macam alah, ba je pun. Yes, batal solat kita tuan-puan. Bimbang kan? Siapa yang tak takut? Semua orang takut. Okey, itu yang pertama, Bismillah. Kita baca, tambah. Saya tambah sikit. Kalau kita baca dalam contohnya solat Zuhur yang dibaca secara senyap, betul tak? Itu lagilah
Kalau kita tengok memang longgar habis kat situ. Bacaan perlahan kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Tuan-puan check lah, cuba pejam mata, muhasabah balik. Ada tak kita pernah melakukan begitu? Kalau pernah, saya sarankan untuk kita istighfar, kita istighfar balik, akan mohon taubat pada Allah dan cuba kita perbaiki bacaan kita lah. Okey, Al-Fatihah ni. Baik. Itu yang pertama lah. Okey, tentang huruf ba, kalimah yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua ialah pada keseluruhan huruf ha pedas yang ada dalam surah Al-Fatihah. Huruf ha pedas. Okey, kalau kita tengok kat surah Al-Fatihah ni, pada ayat yang kedua dan ketiga, okey, pada ayat yang kedua dan ketiga terdapat huruf ha pedas. Bila sebut ha pedas ni, huruf ha yang macam huruf kha tu lah. Huruf kha dia ada titik kan. Okey, tapi ni huruf ha pedas. Ha, sebut tu pun dah bunyi pedas tu. Ha, ha. Jadi pada ayat yang kedua tu, kalau kita tengok, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu pada kalimah alhamdu, dan perhatikan pada huruf ha tu, al-ha. Sepatutnya itulah bacaan yang tepatnya, tetapi kebiasaan orang yang melakukan kesalahan ialah menukarkan ha itu kepada ha simpul ataupun kita sebut ha bulat. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-puan, memang nampak sangat bezanya sikit sahaja. Bezanya sikit sahaja, tapi tuan-puan, nauzubillah, nauzubillah min zalik, itu yang kita kena elakkan untuk supaya kita tidak tergolong dalam kelompok orang yang terbatal solatnya disebabkan tidak tepat bacaan Al-Fatihah. Itu yang kita risaukan. Baik. Jadi sebenarnya bukan terdapat pada ayat kedua saja. Pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu pun sendiri ada sebenarnya huruf ha pedas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Him. Nampak? Itu huruf ha pedas. Tuan-puan kena cek semula, perhatikan bahawa di situ huruf ha tu dipedaskan betul-betul. Dipedaskan betul-betul. Maksudnya cukup sifatnya lah. Itu maksud dia. Okey. Jadi kena hati-hati kat situ ya. Baik. Jadi huruf ha tadi kita elakkan daripada menyebut huruf ha. Alhamdu, Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Rahmanirrahim. Nampak macam tak ada apa-apa tuan-puan. Tapi kalau orang yang belajar dia akan faham lah. Okey, tapi kalau bayangkan kalau orang yang tak pernah ambil tahu, tak pernah cek, tak pernah memperdengarkan bacaannya pada guru-guru ataupun orang yang orang termahir dalam ilmu Al-Quran ni ke, kan? Macam mana? Cuba bayangkan. Kan? Baik, kita pergi pada contoh yang ketiga. Dua tadi saya dah ceritakan. Yang pertama ialah Bismillah tadi. Jadi Bismillah, Bismillah, itu yang pertama. Yang kedua ialah pada huruf ha. Yang pada huruf ha. Dan yang ketiga saya nak share kepada tuan-puan pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada huruf qaf. Mustaqim. Kebiasaan ataupun kesilapan yang selalu sering berlaku di situ ialah qaf ditukarkan menjadi huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak? Kim dengan qim. Nampak beza sikit je sebenarnya. Qim tebal sikit, huruf qaf memang sememangnya sifat yang tebal, dan huruf kaf huruf yang nipis. Jadi disebabkan kita tertwist sikit kat situ, maka kalau dalam solat kita membacakan seperti itu, automatik tak sah solat kita. Ya tuan-puan, jadi ini adalah 3 contoh kesalahan yang sering berlaku. Jadi macam saya sebutkan tadi, kalau tuan-puan tanya saya berapa banyak ustaz, bukan ke kat sini pun biasa orang berlaku silap biasa. Ya, kalau nak ceritakan semua ni boleh jadi silap. Memang terlalu banyak. Okey, kalau kita nak cuba korek satu-satu, dan kalau kita buat analisis berapa banyak orang yang bersalah di sebahagian ayat ni, memang banyak sebenarnya.
Cuma saya hanya share kepada tuan-puan 3 yang sering berlaku lah, dan saya biasa juga dengar kesalahan-kesalahan begini. Jadi tuan-puan, saya menyeru kepada tuan-puan agar kita cuba untuk bertindak segera untuk memperbaiki surah Al-Fatihah kita, insya-Allah. Jadi moga perkongsian ini bermanfaat kepada tuan-puan, dan jangan lupa mana yang salah tu kita betulkan. Okey? Kita betulkan. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi untuk itu saja perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.